Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengetua, Tuan Haji Hassan bin Yahya, guru-guru penolong kanan, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru cemerlang, guru-guru dan juga warga Dang Anum dan juga anak-anak sekalian. Syukur Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita pada hari ini. Walaupun ada wabak COVID yang melanda negara kita, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak COVID ini secepatnya mungkin, dapat kita meneruskan sekolah untuk kita mendidik anak-anak kita secara bersemuka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya mengambil kesempatan untuk memberikan sedikit tazkirah tentang tajuk Merdeka di dalam Islam. Alhamdulillah, kita menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64 Malaysia prihatin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati negara kita, merahmati negara kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara negara kita daripada bala bencana dan diangkat segala bala dan juga wabak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan negara kita negara yang aman, insya-Allah. Kita sebagai rakyat Malaysia bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dan rahmat untuk kita semua, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat kepada definisi kemerdekaan, merdeka bebas daripada penjajahan, kurungan, naungan dan lain-lain, lepas daripada tebusan tuntutan, berdiri sendiri, tidak bergantung pada yang lain. Jadi itu daripada sudut merdekanya di dalam sesebuah negara. Dan juga boleh juga di dalam Islam ada juga menyebut tentang merdeka, hamba yang dimerdekakan. Mana kalau seorang hamba di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, ada menceritakan tentang hamba. Hamba ini berlaku sama ada dalam bentuk berjual beli, seperti mana kita tengok dalam cerita P.Ramlee. Dalam cerita P.Ramlee, sebenarnya perkara itu memang berlaku. Mana hamba itu dijual beli. Ada yang hamba yang kalah di dalam medan peperangan, maka tawanan itu dijadikan hamba. Tawanan itu dijadikan hamba. Jadi dibahagi-bahagikan tawanan itu, maka tawanan itu menjadi hamba. Sebab zaman dulu mana ada jail, tidak ada penjara, maka dijadikan hamba. Dan juga ada juga hamba yang datangnya daripada mereka yang berhutang, kemudian tidak dapat membayar hutang, lalu orang itu dijadikan hamba. Jadi keluarlah istilah merdeka, memerdekakan hamba. Orang yang memerdekakan hamba, maka Rasulullah SAW menyebut tentang ganjaran yang besar kepada orang yang memerdekakan hamba. Jadi bila kata merdeka ni, sama ada negara yang merdeka dan juga termasuk kepada individu yang merdeka, merdeka daripada tawanan, daripada menjadi seorang hamba dan sebagainya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya menyebut kat sini ada bendera. Bendera ni
adalah satu lambang yang menunjukkan cintanya kita kepada negara kita. Kalau kita lihat bendera kita jatuh ke tanah ataupun dikoyak rabak oleh orang lain, mesti hati kita akan terasa kerana cintanya kita kepada bendera. Dan sebenarnya tidak asing bendera ini di zaman Rasulullah SAW. Ada bendera Rasulullah SAW, bendera Rasulullah sampai sekarang. Orang ada menyebut tentang bendera Rasulullah, yang mana bendera Rasulullah SAW ini berwarna hijau dan juga tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam peperangan, Rasulullah SAW akan membawa bendera, Bila bendera itu jatuh, menunjukkan pihak yang bendera itu jatuh dia adalah pihak yang kalah. Ada satu kisah tentang bendera Islam ni. Sekali Rasulullah SAW di dalam perang Mut'ah, Rasulullah SAW melantik 3 orang sahabat. Yang pertama sekali ialah Zaid bin Harisah, kemudian yang kedua Ja'far bin Abi Talib, dan kemudian yang ketiga Abdullah ibn Rawaha. Bila Rasulullah SAW menyebut tentang 3 sahabat ni, mula-mula yang memegang bendera adalah Zaid bin Harisah. Kemudian kalaulah Zaid gugur, Rasulullah SAW suruh Ja'far bin Abu Talib mengambil pula. Dan kalau Ja'far bin Abi Talib gugur, maka akan diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Bila 3 orang sahabat ini mendengar apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, mereka begitu yakin bahawa mereka akan syahid. Maka berlakulah peperangan Mut'ah. Kalau kita baca di dalam kisah Hayatus Sahabah tentang kehidupan sahabat, kita tengok bagaimana para sahabat, sama ada Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Ibn Rawaha, mereka memegang bendera itu sampai ke titisan darah yang terakhir. Zaid tangannya ditetak separuh. Ketiga-tiga sahabat ni tangan ditetak. Kemudian bila ditetak separuh, maka dia ambil balik bendera itu dengan tangan yang lebih, yang separuh lagi dia pegang, genggam dengan tubuh dia. Maka dipancungnya kepala. Dan diriwayatkan bahawa Abdullah bin Rawaha ini dia kafir musyrikin Mekah memancung separuh badan dia. Badan dia bermakna badan dia terputus dua. Begitu besarnya hakikat bendera ini. Menunjukkan kemegahan. Jadi kita sebagai warga negara Malaysia, maka sepatutnya dan wajibnya kita mencintai bendera negara kita. Kalaulah orang memijak ataupun membuat sewenangnya pada bendera kita, kita pun mesti ada rasa geram dan juga marah dengan orang yang melakukan bendera kita, bendera Malaysia seperti itu. Jadi kita kena ada kecintaan. Kalau orang yang mencintai negara, dia akan mencintai juga bendera. Jadi bendera ini juga adalah satu simbol untuk menunjukkan kecintaan kita kepada negara. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, negara merdeka, Hukum memelihara kemerdekaan negara ini adalah wajib. Hukum kita memelihara negara kita supaya merdeka ataupun sentiasa merdeka adalah wajib, menjadi kewajipan pemimpin dan juga individu. Wajib dia memelihara negara dia.
Jadi setiap individu itu ada peranannya dengan negara. Bagi orang yang dalam segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi kesihatan, dari segi pembangunan, setiap individu dia ada peranan dia. Maka dengan itu dia telah memelihara kemerdekaan negara kita. Tetapi kalau tidak bertanggungjawab, maka dia telah memusnahkan, menghancurkan kemerdekaan negara kita. Bagi individu, mesti dia ada peranan dia, ada kewajipan dia kepada negara. Jadi hukum, dari sudut hukum dia, memelihara kemerdekaan negara adalah wajib. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu dari sudut kenegaraan. Bagaimana pula dari sudut individu? Individu yang merdeka. Individu yang merdeka. Hari ini adakah kita sudah merdeka? Adakah kita boleh buat sesuka hati kita? Negara sudah merdeka, apakah diri kita sudah merdeka? Bebas sebebas-bebasnya. Ada orang barat, dia mengatakan bila diri kita sudah merdeka, maka kita boleh buat apa sahaja. Adakah itu yang perlu kita lakukan? Adakah konsep yang begitu yang kita nak buat? Kita boleh bebas melakukan segala-galanya. Jadi seterusnya kita tengok di sini. Merdeka bukan bebas melakukan apa sahaja. Merdeka bukan bebas untuk melakukan apa sahaja. Tidak bebas nak minum arak, terarak, perlakuan sumbang, pergi tengok konsert, berjudi, bersihir, ajaran sesat, anak luar nikah, anak yang derhaka, dadah. Adakah sewenang-wenangnya kita boleh melakukannya? Maka jawapannya adalah tidak. Jawapannya adalah tidak. Kita tidak sewenang-wenangnya. Bukan itu konsep merdeka yang ditunjukkan. Merdeka bukan begitu. Itu bukan sebebas-bebasnya. Baik, kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita apakah tujuan kehidupan kita. Sebab kehidupan kita dia tergantung kepada hari akhirat. Tergantung kepada hari akhirat. Bila kita ada hari akhirat, iaitu hari tempat kita kembali kepada bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa tujuan kita datang ke alam dunia ini? Ayat ini kita selalu dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah SWT berfirman, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Jadi matlamat penciptaan manusia ialah beribadat kepada Allah. Itu adalah fitrah manusia. Dan fitrah manusia ni adalah dia nak kepada beragama dan juga beribadah. Kecuali orang-orang etis. Orang-orang etis ni dia tidak percaya kepada agama. Tidak ada kepercayaan kepada agama. Tapi fitrah manusia itu adalah dia nakkan agama dan juga beribadah kepada Allah. Kalau kita tengok orang dalam hutan sekalipun, orang asli, dia ada menyembah sesuatu benda. Itu adalah dia nak mencari pertolongan, daripada pokok ke, daripada bukit ke, daripada sungai ke. Memang fitrah manusia begitu. Memang fitrah manusia.
untuk beragama dan juga beribadah, untuk mereka memohon sesuatu. Kan? Untuk memohon sesuatu. Tapi kita telah diajar, disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tertakluk kepada hukum Allah. Hukum Allah. Kita jadikan Islam sebagai agama. Inna dina indallah al-Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Islam ni agama yang sejak dahulu daripada Nabi Adam sampai sekarang adalah agama Islam. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang Allah Ta'ala iktiraf adalah agama Islam. Jadi kita sebagai manusia ni, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang merdeka ialah orang yang ikut ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ni adalah kehidupan. Islam ni adalah kehidupan. Itu sebab kalau kita tengok Islam, bagaimana dia mengajar kita dalam soal ibadat dan juga dalam soal muamalat. Islam ajar kita bagaimana beribadah. Cara kita beribadah, sembahyang kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, zikir kita, doa kita. Itu dalam bentuk ibadah. Tapi Islam juga mengajar kita dalam bentuk muamalat, perhubungan kita dengan manusia. Islam itu adalah dia menyeluruh, udkhulu fis silmi kafah, daripada jual beli, daripada kita berjiran, kita bermasyarakat. Islam mengajar kita. Bahkan dalam Islam pun ada undang-undang Islam. Politik pun ada politik Islam. Semuanya ada terangkum di dalam Islam. Islam adalah kehidupan. Islam adalah kehidupan. Kita hidup dengan Islam. Kita hidup dengan Islam. Apa yang Islam larang, kita kena tinggalkan. Apa yang Islam suruh, kita kena lakukan. Tapi Islam ni dia berpaksi kepada iman. Iman dan Islam. Iman itu adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugilah orang yang mengamalkan Islam tapi tak beriman. Ada orang yang bersikap baik, tetapi dia tidak beriman pada Allah. Kadang kita tengok Islamik dia lebih elok, lebih cantik kadang. Mengamalkan kebersihan, mengamalkan jualan yang betul. Kita tengok dia Islamik tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam Islam, kita mesti ada iman dan juga Islam. Dan ihsan. Ihsan adalah akhlak. Ihsan adalah akhlak. Jadi, kita wajib merdeka dari sudut kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti berpegang kepada agama dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tok guru saya kata senang je, kalau tak nak beriman ataupun tak nak beribadah kepada Allah, tak nak ambil Islam sebagai agama, dia kata jangan mati, itu je. Jangan mati. Kalau tak mati tak apa. Tapi siapa manusia yang tidak akan mati? Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia memerdekakan kota Mekah, kota Mekah daripada kekufuran dan juga kejahilan. Kita tengok bagaimana Nabi SAW memerdekakan Mekah. Dan Mekah ni adalah tempat lahirnya baginda Rasulullah SAW. Nabi SAW sangat sayang kepada Mekah. Dan semasa Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, berapa kali dia berpaling muka dia. Sehingga dia kata kalaulah tidak kerana kafir musyrikin Mekah, dia tidak akan berpindah, dia tidak akan berhijrah. Tetapi untuk agama Allah,
untuk menyebarkan agama Allah atas arahan Allah, maka dia berhijrah. Begitu sayangnya Nabi SAW kepada kota Mekah. Tetapi oleh kerana Islam telah meningkat, kekuatan Islam telah kuat, maka Nabi SAW pergi ke Mekah, tetapi tidak ada berlaku peperangan. Cuma Nabi SAW merdekakan Mekah, merdekakan daripada kekuasaan kaum musyrikin Mekah dan juga memerdekakan akidah. Itu akidah yang kita cakap tentang keimanan tadi. Akidah ni adalah keimanan. I'tiqad kita kena betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah Nabi SAW, dia memerdekakan kota Mekah daripada kaum musyrikin Mekah dan juga memerdekakan akidah. Jadi kita pun kena memerdekakan akidah kita. Jangan kita percaya kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni kita buat tentang hati yang belum merdeka. Hati yang belum merdeka. Suka sangka buruk, tanda hati berpenyakit. Suka sangat sangka buruk pada orang lain. Itu kalaulah kita ada sangka buruk pada orang, bermakna kita ada penyakit. Semua manusia ni mesti ada sangka buruk. Bagaimana sekalipun mesti ada sangka buruk. Tapi kita kena tolak. Kita kena tolak. Bisikan hati kita yang jahat ini, kita kena tolak. Kita kena nafikan. Kalau kita ada sangka buruk pada seseorang, kita kena nafikan. Jangan menjadi syirik khafi. Jangan menjadi syirik khafi. Riak, nak menunjuk-nunjuk, ujub, takbur, itu adalah syirik khafi. Kita mensyirikkan Allah. Buat apalah kita nak menunjuk-nunjuk, kita nak bertakabur, sedangkan itu semua adalah pemberian Allah. Kalau kita mempunyai kereta yang besar, adalah pemberian Allah. Sum'ah, sum'ah ni daripada perkataan sami'ah. Sami'ah tu mendengar, sum'ah. Sum'ah dia suka mendengar orang puji-puji dia, suka mendengar orang bercerita tentang kebaikan dia. Jangan kita ada penyakit sum'ah. Kalau kita ada penyakit sum'ah, hati kita belum merdeka lagi. Mengumpat pun sama. Orang yang suka mengumpat, dia belum merdeka lagi. Dia masih lagi mengamalkan sifat mazmumah yang sebenarnya kita boleh tolak. Kita boleh tolak. Sum'ah ke, riak ke, ujub, takabur, bersangkaan buruk dengan manusia, kita boleh tolak. Hati kita boleh tolak. Jangan sampai ada kegembiraan. Jangan sampai ada kegembiraan. Kadang kita mengumpat, kita suka mengumpat, seronok mengumpat. Satu hari tak mengumpat tak boleh. Satu hari mengumpat tak boleh. Punyalah syok tu kalau duduk mengumpat je tak boleh. Jadi kalau sikap kita begitu, bermakna hati kita belum merdeka. Jangan sombong. Jangan sombong. Cintakan dunia. Sumber kerosakan hati, cintakan dunia. Apa-apa pun kita tengok. Sum'ah ke, riak ke, ujub ke, mengumpat ke, sangka buruk pada orang ke, jangan sombong ke, berpunca daripada cintakan dunia. Berpunca cintakan dunia. Kalau orang yang cintakan dunia, mula dia nak takabur. Kalau dia cintakan dunia, mula dia nak mengumpat ke orang. Apalah baju dia tu. Baju kain satu ela RM3. Satu ela RM3. Dia mengutuk, mengumpat. Bermula cintakan kepada dunia. Jadi kita kena buang sifat mazmumah yang ada pada diri kita, kita kena buang. Barulah hati kita dapat merdekakan. Barulah hati kita dapat merdekakan. Sifat-sifat mazmumah dan yang lain-lain lagi sifat mazmumah. Jangan kita amalkan. Kita cuba hindari. Kita ni boleh menghindarkan penyakit-penyakit hati ni. Itu kita memujuk hati kita supaya menghilangkan sifat mazmumah ni.
Kita boleh kawal yang sebenarnya. Tapi masalahnya kita tak nak kawal. Kadang-kadang seronok pula. Itu yang jadi masalah. Kalau kita ada keseronokan pada sifat mazmumah, bermakna hati kita belum merdeka. Baik. Merdeka dengan amalan sunnah Rasulullah SAW. Dengan amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW kita boleh merdeka, insya-Allah. Kalaulah kita masih malas lagi nak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, bermakna kita belum merdeka lagi. Kita belum merdeka lagi. Orang yang merdeka ialah orang yang dapat mengamalkan sunnah dalam kehidupan dia. Baik, pengertian sunnah. Saya ambil pengertian sunnah. Sesuatu yang bersumber daripada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan. Setiap ucapan Rasulullah adalah sunnah. Itu sebab hadis qala tu Nabi berkata, itu adalah sunnah. Perbuatan Nabi juga adalah sunnah. Bagaimana Nabi SAW melakukan wudu, bagaimana Nabi SAW melakukan haji, itu semua adalah sunnah Rasulullah. Dan juga sifat Rasulullah, cara Rasulullah berjalan, muka Nabi SAW tidak bujur dan tidak bulat, dan muka dia bercahaya seperti bulan yang mengambang. Seorang sahabat dia pernah jumpa tengah berjalan dengan Rasulullah, ketika bulan mengambang. Dia tengok bulan mengambang, kemudian dia tengok muka Rasulullah. Dia tengok bulan, dia tengok muka Rasulullah. Rupanya Rasulullahnya cahaya lagi kuat daripada bulan. Itu sifat Rasulullah. Bagaimana hidung Rasulullah. Itu kita boleh tengok dalam kitab. Apa nama kitab tu? Ada satu kitab yang bercerita tentang sifat Nabi SAW dan akhlak serta akhlak Rasulullah SAW. Ada satu lagi iaitu pengakuan, pengakuan Nabi SAW. Ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak. Ada sebahagian mengatakan sifat itu termasuk akhlak Nabi SAW. Dan juga pengakuan Rasulullah SAW. Setiap yang Rasulullah SAW akui, maka dia adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita amalkanlah. Kita tengok, bacalah kitab-kitab tentang tentang Nabi SAW. Kitab Riyadhus Salihin pun banyak mencerita tentang bagaimana kehidupan Rasulullah. Riyadhus Salihin antara kitab yang baiklah. Kalau tak ada kat rumah, kita cari kitab Riyadhus Salihin. Kita cari sekarang ni banyak terjemahan Riyadhus Salihin. Bagaimana Nabi SAW dengan ibu bapa pula. Nabi SAW mengajar sahabat-sahabat berhubung dengan ibu bapa, dengan jiran, dengan masyarakat. Akhlak Nabi SAW ketika berjalan, akhlak Nabi SAW ketika makan, akhlak Rasulullah SAW ketika tidur. Dalam Riyadhus Salihin tu cukup banyak tentang akhlak Rasulullah SAW. Dalam tu termasuklah hadis tentang ucapan, kata-kata Rasulullah, perbuatan, sifat, akhlak Nabi, pengakuan Nabi. Pengakuan Nabi tu macam kisah Dhab tu kisah Dhab. Para sahabat dia dalam satu peperangan balik dah tak ada makanan. Jadi sahabat-sahabat pun jumpalah Dhab. Dhab ni ialah biawak padang pasir. Biawak padang pasir ni dia tak makan bangkai. Dia hanya makan rumput macam kambing. Biawak makan rumput. Kemudian para sahabat tangkap dan makan. Para sahabat tangkap dan makan. Dan dia menghidangkan pada Rasulullah. Rasulullah tengok dan diam. Dia tak buat apa, dia buat mengaku saja. Nabi tak kata ya, tak kata tidak. Tengok je sahabat makan. Maka daripada sudut hukumnya, bolehlah makan biawak tu. Sebab Nabi SAW tidak mengatakan tidak. Sebab Dhab tu halal dimakan. Cuma mampu tak mampulah nak makan tu. Kalau dah tengok binatang biawak tu, memang tak lalulah nak makan. Itu adalah bentuk pengakuan Nabi SAW daripada ucapan, perbuatan Nabi, sifat dan akhlak, dan juga pengakuan Nabi SAW. Dan 7 perkara sunnah yang besar, yang besar. Yang besar ni. 7 perkara sunnah Rasulullah SAW yang besar. Solat tahajud, membaca Al-Quran, sedekah,
istighfar pada setiap masa, solat berjemaah, solat duha dan juga jaga wudu. Ini adalah 7 sunnah yang besar, yang wajib kita lakukan. Wajib kita lakukan. Perkara-perkara ni adalah sunat saja, sunat saja, tetapi adalah sunat yang besar, sunnah yang besar. Ada lagi sunat makan, sunat tidur, macam-macam sunat lagi. Tapi ini adalah 7 sunat yang besar. Kalau kita nak memerdekakan diri kita dalam kehidupan kita, kita kena amalkan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah kita akan merdeka di dunia dan juga di hari akhirat, insyaAllah. Kita merdeka daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, kalau kita amalkan sunnah Nabi SAW, InsyaAllah kita akan mendapat syafaat Nabi SAW. Syafaat ni kita kena tahu, bukannya orang yang berdosa saja dapat syafaat, orang yang pahala pun mendapat syafaat. Contoh dia, orang yang baik, dia akan dapat syafaat untuk melintasi segala halangan untuk masuk syurga. Siratul mustaqim ke, hisab ke, tak ada hisab dah, tidak ada siratul mustaqim, dia dapat syafaat terus masuk syurga. Ada syafaat, memanglah ada syafaat orang yang berdosa. Ada orang yang berdosa, kemudian dia dapat syafaat Nabi. Dia keluar daripada neraka, kemudian masuk syurga, tapi dah masuk neraka berapa lama? Syafaat juga, tapi kita nak perlukan syafaat Nabi, supaya kita mendapat syafaat yang membolehkan kita melepasi siratul mustaqim, hari penghisapan. Semua orang memerlukan syafaat Nabi SAW. Antaranya ialah berselawat. Orang yang berselawat kepada Nabi SAW, yang sentiasa berselawat 10 pagi, 10 petang, insyaAllah dia akan berselawat mendapat syafaat. Jadi kita amalkan insyaAllah 7 sunnah yang besar ni, insyaAllah. Maka kita akan dapat memerdekakan diri kita. Sekurang-kurangnya bila kita dapat buat amalan sunnah ni, kita terhindarlah daripada perkara-perkara yang negatif. InsyaAllah. Wallahu alam, dan akhir sekali sebagai kesimpulan, cintailah negara kita. Kita kena wajib mencintai negara kita. Kita kena sayang kepada negara kita. Kalau orang mengutuk negara kita, tentu sekali kita akan menjadi marah. Ataupun orang mengoyak, menghina bendera kita, kita akan marah. Kita kena ada perasaan cinta kepada negara. Ada dalam kata-kata Arab, hubbul watan minal iman. Cintakan kepada negara itu separuh daripada keimanan. Dan hidup dan mati untuk Allah. Akidah kita, Islam kita, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita hanya untuk ibadah kita, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhi sifat mazmumah, insya-Allah kita akan merdekakan diri kita. Amalkan sunnah Nabi SAW dalam sepanjang kehidupan kita. Itu saja tazkirah saya, setengah jam. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Wallahu alam.